Bersama Madad, menjayakan kempen Anak Aset Kita Bersama dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalul kalam, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa rasulina wa uswatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar semua para penonton di rumah dan apa khabar semua orang yang ada dekat depan saya ni? Okey ke? Alhamdulillah. Baiklah para penonton sekalian, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Hari ini rare sikit, lain sikit, yang mana kita berada di lokasi berbeza, bukan di studio. Yang mana untuk hari ini Alhamdulillah hari Jumaat Sayyidul Ayyam bersamaan dengan 29 Mac 2024. Kalau ikutkan tarikh Islam pula, kita dah berada hampir-hampir menuju ke 10 Ramadan yang terakhir. Hari ini tak silap saya 18, betul ya? Alhamdulillah, insya-Allah mudah-mudahan dipermudahkan urusan kita mencapai takwa. Itulah objektif akhir Ramadan kita, insya-Allah. Bila saya Da'i Hadari seperti biasa temankan anda para penonton sekalian. Cumanya kita berada di mana ni? No, tu dia punya cantik. Tak relate abang hang. Kita berada di, oh Allah, terkejut ya. Kita berada di Masjid Madad ataupun Masjid Murtada Dakwah Center. Baiklah, alhamdulillah kita berada di Sungai Petani yang begitu indah ni. Hari ini topik yang kita akan bawakan para penonton sekalian, yang mana topik yang semua orang akan bercerita, orang akan berkata-kata, bahkan ramai yang akan bertanya-tanya. Hari ini tanyalah Ustaz kan, bertanya-tanya. Kita nak bawakan topik keajaiban Lailatul Qadar. Tapi bukanlah saya insan yang layak untuk menceritakannya para penonton sekalian. Baiklah, untuk kali ini kita bawa tuan rumah sendiri yang bersama dengan kita pada pagi ini. Yang berbahagia Ustaz Yaqub Yusra. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar kita? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi apa-apa pun terima kasihlah sebab jemput kami mai sini Ustaz. Terima kasih sudi mai. Memang betul tak relate lawa. Tadi saya ingat kalau sempat saya nak naik tu hak pusing-pusing tu. Tapi tak sempat lagi. Baiklah para penonton sekalian, insya-Allah topik kita bawakan iaitu Lailatul Qadar. Jadi kepada anda semua para penonton yang menonton secara langsung, jika ada soalan nak diajukan, nak ditanyakan, kami amat alu-alukan. Caranya bagaimana para penonton sekalian? Boleh sahaja tinggalkan soalan anda di ruangan komen di Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bila kita sebut tentang keajaiban Lailatul Qadar, Allah firmankan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Maksudnya Lailatul Qadar itu lebih baik, better than 1000 month. Lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi mungkin di awal perbincangan kita ni, saya rasa bukan apa, rasa macam jauh sangat kita ni Ustaz no. Tak apalah, kita dekat di hati no. Ustaz baik. Bagaimana yang dikatakan Lailatul Qadar tu kita kena sama-sama hayati kehebatan, keajaibannya. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada sahabat saya Fadil Ustaz Hadari, aka Ustaz Bola, dan tuan-puan dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Bila sebut tentang keajaiban Lailatul Qadar, satu benda yang ada kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak ada pada umat yang lain. Ya. Yang ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari dan banyak penulisan daripada ulama-ulama berkaitan apa yang ada kepada umat akhir zaman ini. Ya. Kita ni bukan semata-mata umat akhir zaman, kita umat akhir zaman. Sebab istilah umat akhir zaman ini tertakluk kepada kita, tertaklif ke atas kita ni sejak Nabi dapat wahyu yang pertama. Allah. Maksudnya kalau sekarang 1445 tambah dengan 13 tahun. Sebab Nabi mendapat wahyu pada 13 tahun sebelum peristiwa hijrah berlaku. Maksudnya dah 1468 tahun peristiwa umat akhir zaman tu tertimpa kepada kita. Apa yang melebihkan kita? Yang melebihkan kita adalah banyak yang disebutkan di antaranya Al-Quran. Di antaranya juga Ramadan yang Allah bagi. Dan juga di antaranya adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tu sendiri kita dah dengar dah.
1000 bulan ni bersama dengan 83.333 tahun. Allah. 83 tahun ni umat Nabi SAW baina sittin wa sab'in, di antara 60 hingga 70. Lah kalau boleh 60 tu kira kemas dah. Hak ada kan kita ni pun umur 40 ni macam-macam penyakit. Kencing manis, kencing orang, gout, go out. Ni semua ni macam-macam ni kalau pergi buat, bukan abang kata hak yang jemaah madat ni, saya rasa dah 10 kali dah kita buat, kita panggil klinik, hospital luar, mai buat rawatan, medical check up secara percuma. Setakat rekod yang ada ni, semua lebih kurang segagan. Boleh buat grup bakal jenazah belakang ni. Allah. Bukan kata depa, hak saya pun lebih kurang Ustaz. Nampak macam tak apa nak berisi sangat, tapi bila cek lemak lebih dalam badan. Allah. Ustaz, kolesterol, semua benda ni menunjukkan bahawa kita ni tak tuntuang lagi, nak boleh sampai 60 tu kira aci lah. Siapa yang mana dalam ni yang lebih umur 70, hak tu subsidi, tak tahu nak tarik bila. Maka rebutlah peluang Lailatul Qadar itu, kerana Allah memberikan amalan yang dilakukan pada malam tu, sedikit amalan dilipat gandakan. Kata ulama, di antaranya perumpamaannya macam 1000 bulan pelaksanaan daripada ibadah yang dilakukan. Maka alangkah ruginya, alangkah cak ayamnya kita kalau kita membiarkan satu benda, anugerah yang Allah nak bagi pada kita ni, kan, tiba-tiba kita buat donor, buat tak tahu je, huduh orang dah panggil. Allah. Huduh lah panggil lagu ni. Kan? Kalau kita orang ufun nak bagi duit raya pun berguling-guling sanggup mai. Kan, tengok kata orang besar budak-budak bagi RM5 ya pagi-pagi. Depa seronok Ustaz. Ya. Kan, apatah lagi ganjaran yang diberikan ini, 1000 bulan ni bukan satu angka yang kecil. Yang kita ni saya yakin insya-Allah 90% takkan sampai pun umur 83 tahun secara adat. Ya. Kan? Bukan nak suruh pendek umur. Nah, abang kata dari segi adatnya. Jadi inilah yang kita nak bincangkan sama-sama. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita saling peroleh Lailatul Qadar. Kalau ikut dari segi takwimnya, hari ini dah masuk hari yang ke-18. Betul. 18 Ramadan. Jadi ada lebih kurang sehari 2 hari lagi kita dah masuk pada 10 yang terakhir. Maka di sinilah yang kita akan kupas dan tuntaskan perbincangan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan kebaikan insya-Allah. Baik, insya-Allah. Cumanya kejap je lagi Ustaz. Lupa kejap pula ya. Ni orang utara ni dia kena bagi. Sat lagi Ustaz. Saya nak tanyalah kepada Al-Fadhil Ustaz tentang bagaimana amalan Nabi SAW sendiri ketika di 10 Ramadan terakhir. Cumanya kita nak alu-alukan, mungkin ada soalan yang okey, tak apa. Saya tanyakan dulu Ustaz. Bila sebut tentang Lailatul Qadar ni, kita nak tahu daripada sudut konsep macam mana kami ni kena faham. Sebab ada orang kata Lailatul Qadar ni kita kena buang terus, jangan, kalau boleh ambil cuti, jangan bekerja, kena betul-betul fokus duduk atas jadah. Ataupun ada orang kata apa pula kalau kita buat kerja pun malam tu dikira ibadah juga. Macam mana konsep sebenarnya Lailatul Qadar yang kita kena faham ni Ustaz? Baik, disebutkan dalam banyak hadis berkaitan apa yang Nabi SAW buat. Jadi kita tengok apa yang Nabi buat agar kita boleh jadikan sebagai penanda aras. Sebab kita ni, kita yakin kekalutan, kesibukan ni tak pernah habis, kan? Cuma Nabi SAW disebut dalam riwayat hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, kata Nabi SAW, baginda Nabi SAW ni daripada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, yang pertama Nabi SAW bila masuk 10 malam yang terakhir, Nabi mengikat kain. Nabi fokuskan pada ibadah. Yang kedua, Nabi SAW akan mengajak ahli keluarganya. Kita jangan selfish dalam bab ibadah ni, jangan kita duk kira kita seorang je. Kena pastikan juga agar ahli keluarga kita pun dapat kebaikan yang sama. Sebab tu sunnah nak kita membangunkan pasangan. Maksudnya dah kita jaga dah tu, jangan kita seorang je pergi mandi-mandi lah apa semua, lepas tu duduk atas jadah meratib seorang-seorang. Jangan, gerak pasangan kita. Dalam hadis disebut apa? Nabi renjih-renjihkan ayak, jangan tuang ayak pula, jangan geletek, jangan buat benda pelik-pelik. Renjih ayak untuk bangunkan dia, sekurang-kurangnya berusaha untuk buat. Ni apa benda pun tak apa, biarlah hak tok laki tu tengah lena, biarlah isteri ni duduk lena, tentulah bangunkan mereka. Betul. Anak-anak ambil mereka, gerak mereka, sebut nama mereka, bangunkan dengan baik. Dan malam tu dah bagi peringatan, kata pagi sagi hari yang ke-20 jom kita nak bangun semua. Maka dia dah sebelum tidur tu dalam mindset dia dah ada dah. Ya. Kan disebut dalam hadis qudsi, ana 'inda zanni 'abdi bi. Allah ni di atas sangkaan hamba-Nya. Ya. Kita sangka baik dengan Allah, kata kita nak bangun pagi, Allah akan mudahkan untuk bangun pagi. Ini kita pagi malam
Tak pernah peringat pun tu nak bangun pagi subuh. Maka tu yang bukan subuh gajah, subuh khinzir Ustaz, pukul 10 pagi tu. Kadang-kadang pukul 9 baru jaga ni, karutlah, rugilah. Maka amalan Nabi pada 10 malam terakhir, Nabi akan reservekan waktu itu adalah khusus berkaitan ibadah. Tapi kalaulah kita memang kerja kita ni tak boleh nak ambil cuti, memang kerja ni tu tanggungjawab dan amanah kita, kita berniaga 10 malam belah ni lah biasanya orang baru mula nak membeli. Tak apa, silakan bekerja, niaga. Tapi takkan tak ada langsung masa yang kita boleh peruntukkan untuk ibadah. Betul. Amboi, niaga apa sampai orang mai daripada pukul 12 malam sampai pukul 6 pagi. Niaga apa Ustaz? Niaga organ. Kan saya rasa kalau niaga baju pun orang mai pukul 12, pukul 1 betul orang dah tak larat dah. Kan? Maka sebab tu buat ibadah ni tak wajib dengan sembahyang. Baca Quran, zikir, apa jua ibadah yang baik, silakan tafadhal masykurah. Contohnya pagi, ibu-ibu pandai masak. Contohnya uzur syar'i, 10 malam terakhir tu uzur syar'i mai. Ataupun baru lepas mengandung, maknum umur 68 baru mengandung anak yang enak bongsu kan. Jadi dalam keadaan nifas turun ni tak boleh sembahyang, tak boleh baca Quran. Maka apa yang dia boleh buat? Bangun pagi, masak bagi banyak, bagi orang makan. Sahur tu. Sahur lah, jangan tengah hari offer kat pihak masjid boleh tak umum kata pagi esok sahur 50 orang kat masjid. 50 orang dapat kebaikan orang berpuasa. Sebaik-baik Lailatul Qadar Ustaz no? Mana? Kena pula Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. 1000 bulan jenuh makan maklum. Jenuh masuk 1000 bulan ni bersama dengan 30,000 2 hari 95. 30,295 hari. Kalau kita convert dengan hari, duk dengar 1000 bulan je kan. Saya tolong convert dah tadi. 30,295 hari. Jam berapa jam? 727,000 jam. 727,080 jam. 727080. Saat berapa saat? Kali dengan 60 saat pula. 43,624,800 saat. Hanya dengan bangun satu malam tu, Allah mentakdirkan macam 43 juta saat. Banyak 43 juta. Cemuih nak tunggu. Tapi Allah bagi pada kita dengan apa jua ibadah dilakukan, fa'il tafadhal mashkura ma'zura. Silakan buat. Kalau boleh adik-adik kita nak mengulang bangun Quran, bangun pagi-pagi tu. Sebab tu 10 malam terakhir ni reserve sebagai our best time. Orang kata save the best for the last. Simpan yang terbaik ni pada yang terakhir. Kerana Nabi SAW sangat mengambil berat. Saya tanya sahabat-sahabat saya, Muzammil Hasballah, ni esok akan tarikh flight dia pergi ke Mekah. Dia kata memang setiap tahun dia akan i'tikaf 10 malam terakhir di Mekah. Tak keluar mana, dia kata duduk baca Quran dia. Dan dia kata itu satu amalan yang dibuat oleh ramai orang sejak daripada zaman Nabi SAW. Imam Malik disebut guru kepada Imam Syafi'i. Imam Malik ketika masuknya Ramadan, maka beliau meninggalkan semua pengajian yang lain melainkan hanya pada Quran. Quran saja dah tinggalkan, dan itulah yang diajarkan dan yang ditilawahkan pada setiap hari. Begitu juga Al-Imam Syafi'i, pada bulan yang lain dibacakan Quran begitu banyak. Adapun ketika masuknya Ramadan, dilipat gandakan bacaan Qurannya. Abdullah ibnu Mubarak, seorang ulama yang dia ini ketika masuknya Ramadan, di antara amalan yang suka buat, dia suka bayar hutang orang. Dia pergi di pasar-pasar pagi, maka ditanya, ada orang yang berhutang hari ini? Yang kawan itu memerlukan dan memang susah. Bukan jenis orang jenis kaya Ustaz. Tapi jenis bangsa suka berhutang. Bukan jenis tu. Yang ni orang yang memang susah sungguh, tapi tak ada makan, nak makan ni beli makan dalam keadaan berhutang. Maka amalan Abdullah ibn Mubarak, maka dia akan membayar hutang-hutang tersebut. Maka kreativiti nak buat baik ni tuan-tuan, macam dalam kehidupan lah. Kita nak ada duit, kita nak melabur kat mana, kita nak berniaga apa, kita akan cari apa. First rule dia adalah best ROI, yang mana paling baik return of investment. Maka begitu juga pada malam Lailatul Qadar, kena menggunakan waras akal. Yang pertama, apa yang paling kita mampu buat. Kita tahu kita jenis tak larat nak berdiri lama, ada gout. Kalau gagah paksa go out pagi tu. Maka kita ambil amalan yang tak perlu berdiri lama. Baca Quran. Kita tahu kita baca Quran ni jenis mengot Ustaz, salah merata. Jadi kita ambil zikir. Zikir apa yang paling baik? Nabi kata afdhal zikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Duk meratib la ilaha illallah, la ilaha illallah.
cari apa amalan yang kita boleh buat. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan. Tuan-tuan kenal diri sendiri, kita kenal kemampuan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan dan kebaikan, insya-Allah. Itu yang kita nak, gunakan kemampuan yang kita ada, habiskan masa untuk beribadah. Bukannya 10 malam terakhir dia tawaf TV ataupun dia tawaf pasar malam. Baik, jom kita nak bawakan soalan ni Ustaz daripada Rosdin Samah di Facebook. Katanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Lailatul Qadar adalah anugerah istimewa oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cumanya, adakah ianya juga boleh dianggap sebagai satu kaedah ataupun jalan pintas kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan ibadah yang mana ganjarannya pahala lebih baik daripada 1000 bulan? Memandangkan usia umat Nabi SAW tidaklah sepanjang usia umat-umat yang terdahulu. Adakah ini cara untuk kita counter balik, kita nak balas balik tak sama umur kita macam umat terdahulu? Silakan. Baik. Macam disebutkan tadi, dari segi umur kita ni memang jauh beza dengan umat terdahulu. Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 14 berkaitan illa khamsin. Umur umat Nabi Nuh AS kurang 50 tahun daripada 1000. Ustaz, bila sebut tentang kurang 50 daripada 1000 ni, mungkin ada ulasan dengan lebih lanjut sekejap lagi. Kita simpan dulu, nantikan selepas ini sambungannya. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, dari utara ke selatan, timur ke barat, semuanya memilih untuk menonton pagi ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan seperti biasa, Tanyalah Ustaz menjadi pilihan ramai. Difahamkan ada yang menonton dari Nun, utara di Arau, Perlis. Bahkan ada juga yang menonton dari Johor Bahru sampai ke Sarawak, Sabah. Bahkan ada juga para penonton Tanyalah Ustaz dari Woodlands, Singapura, bahkan di Riau dan Batam di Indonesia, serta di Bandar Seri Begawan di Brunei. Apa khabar semua? Kalau ada yang menonton di saluran Facebook, anda boleh bagi tahulah, maklumkan kami di mana anda sedang menonton ketika ini. Hari ini para penonton sekalian, kita bawakan topik yang sangat indah, bertepatan dengan tak lama lagi kita akan masuk ke dalam fasa akhir Ramadan, iaitu kita bicarakan tentang keajaiban Lailatul Qadar bersama dengan kekanda saya yang alhamdulillah handsome orangnya, iaitu Ustaz Yaakob Yusra. Baik Ustaz, sambung yang tadi itu, bagaimana Rosdin Samah yang dia tanya, adakah ini jalan pintas untuk kita dapatkan pahala lebih hebat daripada umat terdahulu? Silakan. Baik, teruskan tadi, satu, umat kita ni dari segi benchmarknya umur tak panjang. Betul. Kan, kata tadi kaum Nabi Nuh, bayangkan 1000 tahun. Ya. Maksudnya budak-budak depa ni umur 100 tahun tu kalau itu. Maklum umur 80 gigi kita tak ada dah kan. Depa 80 gigi baru nak tumbuh kot. Remaja. Maksudnya umur mereka tu panjang. Masya Allah. Kan ada umat yang disebutkan dalam riwayat 300 tahun, 200 tahun, 100 tahun. Jadi ada riwayat mengatakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Siti Sarah mula monopause itu pada umurnya mencecah 90 tahun. Maksudnya dari segi perangkan umur tu jauh lebih daripada kita. Kan kita mungkin umur awal 50-an tu mungkin dah kebiasaannya dah datang monopause kan. Abang kata dari segi perbandingan umur itu memang kita lah yang paling pendek. Maka walaupun dalam keadaan yang paling pendek, Allah Subhanahu Wa Taala ini Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemurahnya Allah, Ar-Rahmannya Allah ini, Allah bagi kepada umat akhir zaman, ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nilaian perbuatan yang sedikit, ganjaran yang banyak. Contoh macam baca Quran, tidaklah diberikan ganjaran bacaan Quran ini bukan alif lam itu dikira satu, tetapi alif itu satu, dan satu huruf itu digandakan dengan 10 pahala yang Allah berikan. Maksudnya perbuatan kita sikit ya Ustaz, tapi pahala yang diberikan ini tak relax punya banyak. Ini yang kata Ar-Rahmannya Allah. Dan bukanlah semata-mata Lailatul Qadar itu adalah rebutan nak mendapatkan Lailatul Qadar semata-mata. Kerana disebutkan oleh Imam Qurtubi. Imam Qurtubi kata apa? Ada 3 kelebihan yang lain disebutkan ketika malam Lailatul Qadar. Yang pertama, Allah turunkan malaikat Jibril alaihissalam khusus ke atas ke Sidratul Muntaha. Jadi di langit bumi ini, untuk apa? Fokus pagi Lailatul Qadar itu adalah nak mendengar rintihan permohonan doa daripada setiap manusia. Sama ada hang duk lena saja ke, atau bangun berdoa minta kepada Allah.
Sebab tu kalau kita ni memang penyegan tahap tak ada tak boleh tak habis meter orang kena panggil. Memang penyegan sungguh nak sembahyang tak larat. Gaut. Nak baca Quran dia kata gagak. Mata tak nampak. Mata tak nampak. Alasan ni kira macam-macam lah boleh bagi. Baik. Kalau tak larat nak buat apa? Duduk atas katil tu. Tak payah duk bergerak apa lah. Baca doa. Tak boleh nak dengan zahir, dengan dilafazkan dengan jahar, maka bacalah hati. Apa nak minta? Minta je. Tak wajib dalam bahasa Arab. Minta dalam bahasa apa yang kita boleh minta. Bahasa nang Sungai Petani kuti boleh? nang kui putu kui. Minta lah. Tak tahulah bahasa apa. Nak bahasa Kedah ke, nak pakai Siam ke, nak pakai bahasa Arab ke, nak pakai Boleh. bahasa, silakan. Masya Allah memahami dalam setiap lenggok bahasa. Kerana malaikat Jibril, kata Imam Qurtubi, pada pagi dikirimkan khusus nak mendengar orang minta apa. Minta lah, ya Allah, bini aku cengeng, ya Allah, maring dia jack tengah belakang aku, ya Allah. Kan? Ya Allah, suami aku ni bukan 3 line, 7 line. Ya Allah, kerja marah orang macam makan tebuan sarapan pagi. Ya Allah, minta pada Allah. Ya Allah, anak aku nakal. Ya Allah. Ya Allah, aku ni dah lama lah Lone Ranger. Ya Allah, tak menikah-menikah. Ya Allah, bagi aku pasangan. Ya Allah. Ya Allah, aku lama tak ada anak. Minta pada Allah walaupun dengan sekecil-kecil benda. Kan? Maka jangan rasa malu. Yang kedua, disebutkan juga pada Lailatul Qadar ini Allah mengirimkan para malaikat untuk memberikan rahmat kepada orang yang bangun pada malam tersebut. Allah. Istilah bangun ni, qiyam itu tidak disyaratkan kepada semayang saja, baca Quran saja, zikir saja. Tetapi disebutkan dalam hadis yang dikatakan diturunkan para malaikat ini pada siapa yang bangun. Maksud bangun ni apa Ustaz? Berjaga. Kan? Walaupun ni game macam ni City nak lawan Arsenal lepas hari. Manchester City. Macam 1000 bulan tengok. Kalau kalah pagi tu 1000 kali kalah sakit dia. Ni penyokong MU. Lah dah bertaubat dah. Kan bertaubat dah Ustaz kan? Dah. Maka yang ketiga disebutkan juga pada malam tersebut Allahumma shalli ala Muhammad, Allah Subhanahu wa taala disebut dalam kitab tafsir Qurtubi, Allah memberikan keampunan pada orang yang mohon keampunan. Maksudnya pada pagi tu Allah bagi orang kata apa, satu masa yang extra time, me time Allah dengan kita. Allah sentiasa mendengar waktu mana pun kita minta. Tapi Lailatul Qadar itu special. Allah. Diturunkan malaikat ini nak dengar kita minta apa. Yang kedua, rahmat yang akan dapat kepada kita. Yang ketiga, pintu keampunan. Sebab tu kita doa dengar imam baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Minta kepada Allah. Maka mudah-mudahan kira tuan-tuan kelepiaklah kat mana pun, kira bangun bagi 10 malam terakhir. Dia macam ni tuan. Cara nak dapat Lailatul Qadar Ustaz, dia ada tip 100% Ustaz. Confirm dapat. Macam mana tu Ustaz? Bangun setiap malam. Betul Ustaz? Confirm dapat. Susah tu, saya tak terfikir. Baik Ustaz. Satu soalan yang cantik daripada Siti Nurbayah ni Ustaz. Beliau tanyakan, apakah hikmah di sebalik Allah meletakkan keajaiban Lailatul Qadar itu di malam hari? Awak tak buat siang ataupun tengah hari rempang kan? Apakah juga hikmah Allah merahsiakan kehadiran malam itu, iaitu malam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan kepada hamba-Nya? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah berdosa jika seorang muslimat itu membiarkan sahaja kemuliaan malam Lailatul Qadar itu berlalu pergi tanpa mencari nikmat malam itu? Adakah berdosa Ustaz? Silakan. Okay, baik. Terima kasih pada Puan Siti Nurbayah. Dua soalan yang saya rasa sangat baiklah untuk saya dan semua kita. Yang pertamanya berkaitan soalan kenapa Lailatul Qadar itu Allah jadikan pada waktu malam. Yang pertama, malam ni dia ada satu ketenangan yang tak ada waktu siang. Sebab siang ni dia kalut dengan macam-macam benda. Siang ni memang kalut. Tuan-tuan duduk atas jalan raya pun kalut kan? Dan malam ni juga spesifik pada malam yang kata Lailatul Qadar ini dah bermula daripada 2/3 malam. Jadi bermula dari mana? Kalau kita bahagikan, contohnya malam ni dia ada waktu yang kata 100% waktu. Bermula malam ni bila adalah ketika gelincirnya matahari. Yang ni ketika masuknya waktu maghrib. Bila hilangnya malam adalah ketika masuknya waktu fajar. Yang ni bukan waktu imsak lah, waktu subuh. Imsak ni waktu menahan agar kita waktu tu dah jangan duk buat kalut, buat benda-benda lain dah. 50 daripada bacaan ayat Quran pada kadar yang biasa. Yang ni 10 minit lebih kurang. Baik, kadar bermulanya 1/3 malam. Ni kita catat 1/3 ataupun setengah malam ni kita bahagi 2 je. Maksudnya bermula daripada pukul 7:30 maghrib tadi
sampai masuknya pukul 6.30 lah kita ambil, kita mudarkan terus bagi genap, maka lebih kurang dalam 13 jam. Kan 13 jam kan? 13 jam, maka bahagi 2. Bagi 3 untuk dapatkan 1/3 malam, 2/3 malam bagi dengan 2. Maka kita akan dapat berapa? Kalau kata setengah malam bersamaan dengan sekitar pukul 1 pagi. Itu setengah malam. Sebaik-baik untuk waktu Lailatul Qadar adalah pada waktu 2/3 malam. So tambah bahagi 3 lah. 13 jam bahagi 3, kita dapat berapa? Lebih kurang dalam 4, 8, so dalam pukul 3. Tu dia adalah waktu 2/3 malam yang terbaik. Dan waktu tu tuan-tuan bangun tengok. Dia tenang, rasa tak serabut sangat. Tak stres sangat. Waktu kalau kita yang nak study. Saya dulu waktu masuk universiti Ustaz, bila saya masuk universiti yang duduk di sekolah agama rakyat, tiba-tiba masuk belajar bahasa Inggeris. The only cara yang saya ada nak beat orang lain adalah saya kena bangun extra mileage daripada orang lain. So saya biasa bangun waktu pagi, bukan bangun beribadah sangat, bangun sebab tak pandai. Jadi terpaksa lebihkan. So you know yourself better. Yang kedua yang disebutkan kenapa waktu malam adalah ujian iman nak mujahadah. Nabi sebut dalam hadis, al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Orang yang boleh bangun beribadah pada waktu yang orang lain tak boleh buat. Pukul 2-3 pagi payah Ustaz nak bangun. Susah. Yang senang apa dia? Tengok bola, betul tak? Tak juga tu. Dah agak. Payah enggak bangun Ustaz? Dia tak tahu semangat lain macam senang bangun. Semangat senang bangun kan? Maksudnya tak ada mujahadah. Tapi dalam konteks nak bangun tahajud, dia kena mujahadah. Siapa yang memang setiap pagi bangun? Lambat sikit lah. Kan? Biasanya mujahadah. Lepas tu Nabi kata, kahijratin ilayya, diberikan ganjaran pahala macam kamu berhijrah kepada aku. Golongan muhajirin punya pahala Nabi bagi. Dan yang ketiga disebutkan juga adalah privacy, me time. Waktu me time, tuan-tuan, kita dalam hidup ni kita kena ada me time. Orang panggil healing, lah ni kan. So that the best moment untuk healing. Sebab tu bila kita bawa kempen, kalau di masjid kita ni dah hari yang ke-260 kempen geng subuh macam Jumaat. Seronok Ustaz. Kalau balik-balik kerja, bangun pagi, ajak bini, bolang bonet, bawa anak-anak bawa masuk, bawa ramai-ramai semayang. Best Ustaz. Seronok. Dia rasa link Ustaz. Kita dah dengan kekalutan, tiba-tiba kita reserve sometime itu me time dengan keluarga. Waktu mana me time kita dengan Allah? Waktu mana? Zuhur, ada tak waktu yang kita boleh beruzlah seorang, muhasabah? Payah Ustaz. Waktu tu lah pukul lepas asar duk kalau nak pergi bazar. Maghrib duk kira tadi baru lepas makan macam-macam, tapi macam belah sakar gitu, bubuh semua. Tengah sengkak boleh me time masa agak-agak. Duduk menyandar macam bewok. Napas tu minta oksigen minta oksigen. Waktu isyak duk kalut nak sembahyang tarawih. So waktu mana me time kita dengan Allah? Sebaik-baik waktu adalah 2/3 malam. Maka hikmah kenapa diberikan pada waktu malam adalah untuk 3 benda tadilah. Dan kenapa hikmah dirahsiakan? Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala menyebut Lailatul Qadar itu disamarkan agar manusia yang bangun pada waktu malam ini tidak spesifik pada hari tertentu. Kalau kita tahu lah Ustaz, Lailatul Qadar tahun ni dia topong nampak anak bulan buat tanda macam ni. Contoh. Dia buat peace. Dia buat bukan ni, dia buat hari yang ke-20. 20. Dia habaq lagu tu. Contoh kan. Betul ingat aku bagi orang tahu. Maksudnya kalau kita dapat spesifik, kita dapat dari segi akurasi, ketepatan hari apa? Confirm hari tu yang orang bangun. Tarawih pun dia tak mai, depa buat unjuran apa? Baik kami pergi malam Lailatul Qadar. Sebab dah habaq semayang tarawih malam tu bersamaan dengan 30,000 hari 295. Banyak. Kenapa nak pergi hari yang biasa? Malam tu pun tu imam balai panjang sikit tak apa Ustaz. Kami tahan. Kursi gawa kat belakang sebab apa? Nak dapat 20 rakaat juga. Maka tuan-tuan rahmati Allah, maka kata Imam Suyuti, kenapa diberikan sir rahsia agar manusia boleh bangun supaya tidak berjabat dengan amal. Kita takut dalam perbuatan kita ni, kita berjabat dengan amal. Kita buat sebab nak ganjaran tu. Kenapa kamu bangun sembahyang duha? Oh, sebab saya nak murah rezeki. Nak kaya. Nak kaya. Maka dia mula berjabat. Bukan kata salah. Salah kita nak kepada reward. Takut kita, kalau tak murah rezeki ni sebab tak sembahyang duha ni. Kamu sembahyang duha ni nak redha Allah kan, nak semata-mata rezeki. Yang memberikan rezeki itu tetap mutlak milik Allah. Betul. Cuma buat ni perbuatan yang Nabi sebut yang Allah suka. Tapi kita takut ni sampai berjabat dengan amal. Bangun sebab apa hang tak pernah semayang? Isyak tak semayang Ustaz. Bangun buat apa?
tahajud. Sebab apa? Malam 27 confirm dia kata Lailatul Qadar contohnya. Maka kata Imam Suyuti, maka Allah memberikan kesamaran itu untuk apa? Untuk agar kita boleh bangun pada setiap malam. Kan malah ada pendapat Ustaz, Lailatul Qadar tidak berlaku pada 10 malam terakhir. Dalilnya disebut di antaranya Lailatul Qadar ini turun waktu mana? Nuzul Quran. Nuzul Quran. Nuzul Quran. Baik, Nuzul Quran berlaku pendapat yang banyak jumhurnya adalah pada 17 Ramadan. 17 Ramadan ni duduk 10 terakhir ke pertengahan? Pertengahan. Ada pendapat yang mengatakan berlaku di awal Ramadan. Maka pada orang yang tak mau rasa risiko, maka dia akan bangun setiap malam. Setiap malam. Maka sebab tu kita tengok ulama Imam Ribai, Imam Suyuti, Imam Malik, Imam Syafi'i, maka mereka ni khadiyat, mereka akan bangun pada setiap malam kerana tidak mau untuk meletakkan kurangnya kebarangkalian untuk memperoleh kebaikan tersebut. Itu dia. Nah, jadi kita ambil lah kenapa kesamaran. Jadi sekali kita akan ada masa lagi Ustaz? Kita ada soalan. Kita nak lalukan. Boleh Ustaz ya? Boleh. Baik, kita ada soalan daripada penonton di lokasi ketika ini. Nampaknya ada puan kita, silakan puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mic tak bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Safarina binti Mat Daud dari Sungai Petani. Soalannya, apakah harus kita melihat keajaiban malam Al-Qadar untuk mendapat keutamaannya? Terima kasih. Untuk mendapat keutamaannya ya. Okey, baik, itu dia. Terima kasih Puan Safarina. Bolehkah kita nak jadikan Lailatul Qadar tu semata-mata untuk dapatkan keutamaannya, Ustaz? Baik, yang pertamanya Allah mengenal hamba yang diciptakan. Ya. Manusia ni dia memang suka kepada reward and punishment. What apa yang kamu buat itu yang kamu dapat. What you give you get back. Apa yang kita buat kita dapat. Kita kerja dapat gaji, kita tidur dapat rehat, kita makan dapat kenyang, kita minum hilang dahaga. So manusia ni dia masih bertaut dengan wasilah asbab tadi. Maka Allah tahu kata manusia ni suka kepada reward. Dan macam anak kita lah, kita abang ada hampa puasa penuh dapat duit raya. So apa berlaku pada mereka? Mereka akan cuba untuk berpuasa, semangat. Kadang-kadang masuk beli ayat dihirup, ayat langkolah pun dia buat muka letih, koro gitu kan. Walaupun benda tu sebab apa? Sebab nak kepada reward tadi. Walhal kalau mereka tak puasa pun tetap kita bagi je duit raya. Maka samalah kita yang tua-tua ni pun sama ya. Kan? Kadang buat nampak macam cool dah kami tak mau reward ni. Tapi bila tak ada reward kita jadi orang tak kurang semangat sikit. Maka Allah memberikan satu bentuk ganjaran. Dan Allah tidak memberikan janji yang tidak akan ditunaikan. Kerana Allah ni Maha Kaya. Betul. Dia tak sama dengan manusia. Tak kala Allah memberikan, Allah tidak akan kurang apa-apa. Manusia ni logiknya, sifirnya kita bagi, kita akan kurang. Maka melihat pada keutamaan ataupun kelebihan yang Allah bagi pada Lailatul Qadar itu adalah memang sifat hamba kita. Itu sifat yang ada pada kita. Dan tidak boleh kata tidak. Kan? Kita banyak baca Quran Ramadan sebab kita tahu ganjaran Ramadan. Kenapa orang banyak merebut keluar zakat bulan Ramadan? Sebab kita tahu amalan sunat disebut dalam hadis Nabi. Betul. Seperti fardu. Yang fardu dilipat kali ganda dalam hadis sebut 70 kali ganda. So orang mula buat unjuran pengiraan. Aku berkeluar 1,000. In order nak berkeluar 1,000 per kapita tahunan aku kena ada berapa? Contohnya kalau orang yang ada gaji RM30,000 untuk per kapita tahunan, dari segi haul dan nisab dia kalau 25% mungkin dia perlu keluarkan sekitar dalam RM800 contohnya. Per kapita tahunan. Untuk 30,000 kalau 1% 300, 2% 600, 750 lah lebih kurang. 750 yang perlu keluarkan zakat dia. Tapi kalau dia pilih untuk berkeluar dalam bulan Ramadan, bayangkan 750 kali dengan 1,000. 70 kali ganda. Dah bersamaan dengan berapa? Kan? RM49,000. Contohnya kan 49. 7 kali 7 lebih kurang 49. Kalau kita ambil lah genapkan RM50,000. Nak buat keluar zakat RM50,000 ni kena ada 2 juta pendapatan. Maka orang merebut. Kerana apa? Sifat manusia dia akan pilih ROI tadi, return of investment. Apa yang dia akan dapat? Ya. Maka saya rasa buat ibu yang bertanya tadi, samalah kita tahu amalan kita sikit, maka rebutlah.
maka bukan oportunis. Kita ni bukan orang yang oportunis, yang tengok peluang nak rebut. Kita memang wajib jadi oportunis. Sebab apa? Amalan yang sedikit, umur yang tak panjang, perangai yang merapu, loklak, huduh, hak ni mau ada kat kita. Maka apa yang perlu buat adalah ada peluang, manfaatkan sebaik mungkin, kerana yang dapat sekarang belum tentu dapat kemudian. Yang dah lepas telah pun berlalu. Maka manfaatkanlah the current moment yang Allah izinkan pada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, kejap lagi Ustaz, kita nak tanya soalan yang kedua Siti Nurbaya tadi, adakah berdosa kalau membiarkan sahaja Lailatul Qadar itu berlalu, insya-Allah. Cumanya kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Segala persoalan kini ada huraiannya. Salah satunya melalui Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan Alhamdulillah para penonton sekalian, mungkinlah kalau ikutkan dalam sehari-hari kita ada soalan yang kita tertanya-tanya, mungkin ada juga masalah yang membelenggu diri dan fikiran kita. Jangan risau. Antara jawapan dan penyelesaiannya di sini Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Dan hari ini kita bawakan satu topik yang sangat istimewa sebab mungkin ramai yang tertanya-tanya, Lailatul Qadar ni macam mana, ada tanda ke apa kehebatannya kan? So hari ini kita bawakan, iaitu topik kita keajaiban Lailatul Qadar bersama dengan Ustaz Yaakob Yusra, penyokong Manchester City. Baik, Ustaz, kita nak sembang lagi Ustaz ya. Ini soalan daripada Nurbayah tadi yang katanya, berdosa ke kalau kami ni tidur je, makan je, buat tak tahu je dekat Lailatul Qadar ni, adakah berdosa? Baik, Allah sebut dalam Al-Quran, surah yang kita selalu dengar, yang Allah bersumpah dengan ayat Qasam, wal asri innal insana lafi khusr. Allah bersumpah demi masa, sesungguhnya semua manusia khusr ni dalam kerugian. Maksudnya secara asas ni manusia semua dalam kerugian, dalam kelalaian, dalam kesibukan. Illal lazina amanu, melainkan 4 golongan. Yang pertama, orang yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan kesabaran, berpesan-pesan dengan kebenaran. Baik tuan-tuan, kalau kita tak bangun tak adalah hukum dosa. Tetapi Allah dah memberikan satu ruang dan peluang daripada kita jadi orang yang rugi kepada orang yang untung. So siapa yang melepaskan peluang ni, macam kita lah, bos kata, start dari masuklah milik berapa, okey, tahun ni raya duk ingat syarikat nak bagi bonus 5 bulan gaji. 5 bulan gaji. Tak bankrupt ke syarikat tu? Ada. Betul kata ni nak bagi. Kan? Nak bagi 5 bulan. Hang cakap banyak pula orang nak bagi. Minta maaf Ustaz, minta maaf. 5 bulan gaji. Ya. Tinggal nak sign ni Ustaz. Ustaz nak buat? Kau Ustaz nak balik istikharah dulu. Saya paling awal sign. Ini sifat bukan kata Ustaz. Saya bersama bos panggil tu dengar, saya nak bagi bonus, sign terus. Gelojohnya. Hak orang punya pun. Benda boleh free bang. Kan? Jadi sifat manusia dia memang berkehendak kepada satu benda. Even kadang bukan milik dia pun dia nak. Ini memang tak kena lah. Tapi kalau benda itu yang betul, yang baik, maka ambil je lah peluang. Kan? Maka tidak berdosa, tetapi rugi sangatlah. Kan? Yang pertama, sedar diri lah. Kita sedar diri, umur pendek, amalan tak banyak, cakap benda haram banyak, tengok benda haram banyak, dengar benda haram banyak, tangan dan kaki sampai tempat yang haram pun banyak. Maka apa benda yang kita boleh buat? The only chance yang kita ada, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Memperbanyakkan amal, melipat gandakan amal untuk kita bawa bertemu dengan Allah sebagai bekal yang boleh memberatkan timbangan amal, insya-Allah, mudah-mudahan. Insya-Allah. Baiklah, bukan apa bila kita sebut tentang rugi ni para penonton sekalian, sebab antara salah satu yang kita kena pegang, belum tentu kita sampai Ramadan seterusnya Ustaz ya. Allahu Akbar. Kadang-kadang hari-hari jogging kan, lalai esok je meninggal. Ada orang 3 tahun dah stroke, duk baring je kan, duk tengok AJL lagi kan. Sempat lagi tengok AJL, teriaklah katanya. Baik, kita nak bawakan soalan juga daripada Aisyah Ica di Facebook ni Ustaz. Dia kata, antara keajaiban Lailatul Qadar ialah turunnya malaikat Jibril pada malam tersebut bagi mencatat takdir manusia untuk tempoh masa setahun. Dalam keadaan takdir hidup manusia telah pun ditentukan di Lauh Mahfuz. Apakah yang dimaksudkan dengan catatan takdir setahun tu Ustaz? Silakan. Baik,
Untuk soalan daripada Aisyah Icha ni, yang pertama, satu mungkin dengan keterbatasan ilmu dan bacaan saya tak jumpa hadis berkaitan malaikat Jibril turun untuk menulis takdir ni. Satu mungkin keterbatasan ilmu yang saya tak pernah jumpa hadis tersebut. Cuma yang pasti yang tu kalau ada tolong maklumkan. Saya tangan hadis dhaif pun tak jumpa. Apatah lagi hadis sahih berkaitan malaikat Jibril turun pada malam Lailatul Qadar khusus untuk mencatat takdir selama setahun. Tak jumpa. Tetapi ada 3 hadis yang menceritakan berkaitan. Yang pertama hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi kata man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi atau kama qala. Dia kata barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, penuh keimanan dan pengharapan. Betul. Dengan penuh harapan pada Allah, maka diberikan keampunan dosa pada dia. Itu memang disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Yang kedua, hadis yang riwayat yang lebih kurang sama, cuma berbeza sikit matan, man qama ramadana. Barang siapa yang bangun pada bulan Ramadan, menghidupkan dengan sembahyang tarawih, bangun tahajud, buat qiyamul lail, mengejar Lailatul Qadar, dengan apa jua amalan dilakukan pada malam-malam dan siang hari dalam bulan Ramadan, sama disebutkan man qama ramadana imanan wa ihtisaban, dalam penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, khufira lahu ma taqaddama min zambih, akan diampunkan dosanya. Dalam riwayat kata singgakan dosa-dosa yang lepas, dosa-dosa yang terdahulu. Ada riwayat yang lain kata setahun dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga, hadis yang disebutkan berkaitan riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi, barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka dengan penuh keimanan dan pengharapan, sama juga iman wa ihtisaban, maka diampunkan dosa-dosa yang telah dilakukan yang terdahulu. Yang ini 3 riwayat yang hadis sahih. Cuma berkaitan hadis daripada malaikat Jibril itu mungkin saya tak jumpa dengan bacaan saya yang tak tahu mana ni. Dan semalam pun saya cuba semak dengan beberapa daripada kitab-kitab hadis yang lain, masih belum jumpa. Jadi wallahu alam, mungkin Puan Aisyah ada sumbernya. Cuma saya tak jumpa lah. Kalau ada boleh dikongsikan agar semua boleh mendapat faedah dan kebaikan yang sama, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik Ustaz, tadi kita bawakan soalan daripada puan kita di belakang sana. Kali ini kita nak bawakan soalan pula daripada abang Sado kita yang berada di depan hadirin kita. Mana individunya yang nak tanyakan soalan? Silakan tuan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya tanya, adakah perlu kita kejar Lailatul Qadar ataupun buat ibadah seperti malam-malam biasa? Adakah kita perlu bekerja? Perlu kita kejar Lailatul Qadar. Mengejar. Baik. Terima kasih tuan. Macam mana tu Ustaz? Kena kejar ke? Lagu mana cara kejar? Baik, yang saya dapat dari soalan tadi, kata adakah kena orang kata kejar ni pulun, orang kata pulun Lailatul Qadar ini, ataupun buat macam biasa? Soalan ditanyakan. Yang pertamanya, kita tahu Lailatul Qadar ni the one and only berlaku hanya satu malam dalam setahun. Betul. Bayangkan tuan-tuan, kita faham macam ni. Dari kronologi dia, kita ada 365 hari. Dia ada satu momen sahaja yang the best among the best. Dia bukan hari-hari. Kalau setiap minggu berlaku, minggu dia terlepas, pergi tunggu minggu depan. Kan? Lepas minggu depan, minggu lagi depan. Depan sampai tak tahu depan mana lah. Tapi yang kata kronologi dia 365, dalam list bucket 365 ni hanya ada satu malam sahaja yang diberikan ganjaran 40 juta saat tadi. Kebaikan apa baik yang kita pun buat, yang kita buat. Jadi takkanlah kita nak buat benda yang sama. Lang kita ni, maksudnya malam tu dapat 30,295 hari punya kebaikan, 1000 bulan, 83.3 tahun. Tiba-tiba kita bangun buat luar benda sama, mayang tarawih 8 rakaat. Betul. Kan? Lepas tu witir pun cabut lari balik. Dia tahu Lailatul Qadar ni, malam tu mungkin berlaku Lailatul Qadar, tapi buat benda yang sama. Maka saya rasa mungkin kita lah makhluk yang paling rugi atas muka bumi Allah. Kerana ganjaran yang diberikan terlalu besar, tiba-tiba kita mengambil yang biasa. Sepatutnya malam tu bukan luar biasa, liar biasa. Mayang tak pernah mayang banyak tu. Baca, buat semayang. Biar sampai bengkok kaki. Ni bengkok kaki, main bola, kalah pula. Tu Ustaz, dia rugi sangatlah manusia kalau
Saya rasa soalan yang sahabat kita tanya ini mewakili kita semua. Betul. Kan? Kita mungkin rasa macam malang buat bangun 2 rakaat tahajud pun dah okey dah kot. Kan? Sebab apa? Belum ni tak pernah buat. Dah alang-alang bangun, ambillah semaksimum mungkin. Ya, malam. Dan saya rasa yang baik juga mungkin kita boleh ni, saya start pada tahun lepas bila kita 2-3 tahun ni, bila duk baca-baca rasa rugilah kalau bagi duit raya hari raya. So semua untuk adik-beradik saya, untuk mak ayah, saya bagi raya macam tahun lepas, bagi malam 27 tu. Transfer kat depa. Cuma kata ustaz nanti hilanglah meriah raya. Raya bagi sampai kosong. Kan dah in advance, Dah bagi dah. dah bagi dah. Ni cukup syarat je lah. Jadi kita nak rebut pahala. Kalau kita bagi pada pagi Syawal, maka kita dah keluar daripada manfaat, Betul. kaifiat atau kelebihan dalam bulan Ramadan. Maka tahun ni bagi malam sebelum habisnya Ramadan tu. Malam 27, malam 25, balong-balong syok tak kalau dapat peluk dekat bulan Ramadan? Balong. Oi. Dengar syok tak? Syok kan? Balong bagi ya. Balong syok kalau dapat dia bagi Shimano ke alat-alat hak baru-baru ni, sport rim ke, syok tak? Syok. Maka sama kita ambil keberkatan Ramadan tahun ni, bagi duit raya siap-siap. Dia tak bagi duit raya, duit Ramadan. Ramadan raya bagi sampai kosong. Kalau nak bagi juga kan. Sebab apa nak rebut peluang tu? Zakat, atok dah siap bulan ni. Betul. Maka apa jua benda yang nak buat, segerakan dalam bulan Ramadan. InsyaAllah. Jadi itu benda yang luar biasa, yang kita tak pernah buat kan. Jadi tahun ni kita sama-sama usahakan agar dari segi timbal balas kebaikan itu, mudah-mudahan kita cuba keluar daripada zon selesa yang biasa kita buat. Biasa dah buat dengan taraf biasa, tiba-tiba tahun ni buat kelainan sikit. Kelainan yang memberikan manfaat dan faedah, insya-Allah. Tapi zaman sekarang Ustaz, budak-budak dia tak nak sampoi dah. Budak-budak zaman sekarang dia tala QR code. Kod QR Pak Long ni macam tu je Ustaz, no? Baiklah Ustaz, insyaAllah kita akan bawakan lagi perbincangan kita dengan lebih lanjut sebentar saja lagi. Jadi kepada anda semua para penonton sekalian, jangan pergi mana-mana. Tanyalah Ustaz di sini kembali selepas ini. Kat sekolah awak tak makan. Mak bagi duit sekolah hari-hari. Buat apa? Bagi kawan? Mak selalu marahkan Soleh. Tak pernah buat bersangka baik dengan Soleh. Mak fikir Soleh anak yang nakal. Mak penat cari duit. Soleh habiskan macam tu je. Rupanya mak yang tersalah sangka. Duit belanja sekolah Soleh sebenarnya dihabiskan untuk sedekah di masjid. Keluh dan terharu bila mak tengok kebaikan Soleh menjadi ikutan anak-anak masjid yang lain. Nak, maafkan mak ya nak. Itu dia anak aset kita bersama. Dan sempat tadi kita tengok bagaimana keindahan di Madat ataupun masjid di Murtaza Dakwah Center. Dan kalau kita tengok sendiri pun barisan pelakunya ada depan saya ni. Ni. Baiklah, kita nak tahulah Ustaz. Bila kita tengok klip tadi tu, kita nak tahulah di sini. Sebab bila sebut tentang Lailatul Qadar, tak naklah sekadar ia berlalu. Kita dah dapat kesedaran, kita nak lakukan yang terbaik. Cumanya di sini, di Madat ini sendiri, apa antara aktiviti ataupun majlis ilmu yang dijalankan sebab kita nak menghargai Lailatul Qadar tu? Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah yang pertama siasat yang hari-hari berjalan adalah tadarus. Guru tadarus sendiri saya rasa daripada kalangan kanak-kanak saja. Yang ni bukan dibayar ni, memang setiap malam, setiap pagi dia akan datang dan guru tadarus ni mencecah 200 orang, 300 orang juga. Daripada kalangan kanak-kanak. Maklum-maklum ni pun tak relax, berguling-guling dia pemain setiap hari. Yang kurang sikit ni yang geng latu-latu ni. Ni je kurang sikit. Tak apalah, insya-Allah pelan-pelan ni dia pemain dah. Nampak dia makin soleh dah.
Kan? Sebelum ni mungkin kurang, tapi insya-Allah selepas ni dia akan tambah, kita akan tambah baiklah. Jadi saya rasa satu benda yang kita hidupkan adalah satu tadarus, dan kita masa ni kita fleksibel. Ada grup datang pagi, ada yang datang petang, ada yang malam. Pada saya kita bagi option lah untuk mereka memilih ruang dan waktu mana yang sesuai. Di sini pengajian alhamdulillah kita ada pengajian zuhur, pengajian asar, pengajian kitab. Allahumma shalli alaihi, malam kita fokus pada tarawih. Dan setiap hari Jumaat, hari Sabtu juga ada pengajian. Jadi malah di Madat ni juga kita memang ada mahat tahfiz sendiri yang memang sepenuhnya full time diberikan penajaan kepada semua pelajar tanpa yuran apa-apalah yang kita bagi kepada orang ramai ni, insya-Allah. Gedung ilmu tu kita pastikan, pada saya kita pegang satu benda, nak mengubah dunia dengan keadaan yang lebih baik ni wajib kena berilmu. Betul. Maka sebab tu saya mengajaklah rakan-rakan penonton, kat mana pun kita berada, berapa pun umur kita, jangan berhenti untuk belajar. Kan belajar ni banyak tempat kita boleh dapatkan ilmu. Kan kita mengaji ilmu fardu ain, kan pun banyak lagi. Kita tengok kitab Safinatun Najah tu banyak lagi yang kita lopong. Kan ilmu tajwid, terplay out banyak lagi. Kan dia tu ustaz, saya baca Quran elok dah, hang baca seorang boleh rasa macam khori kebahasaan, try baca dengan orang tengok. Kan rasa tiba-tiba macam baca mukhaddam balik ustaz. Maka sebab tu konsep tadarus ni kita baca, ada orang dengar dan orang baca, kita pula dengar, saling membetulkan. Kita ta'awun di antara satu sama lain. Untuk kita saling membantu. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan, insya-Allah. Difahamkan juga setiap malam ada jemputan juga ya untuk menjadi imam di sini, Ustaz? Ya, memang kita fokus kepada setiap tahun lah, ni dah tahun yang kedua masjid kita beroperasi, dan tahun yang kedua kita banyak menyusun khori-khori yang datang. Sebab bila semayang ni kita semangatlah sikit kan. Kalau kita dengar Tok Imam alhamdulillah, kita dengar tu kira kita Tok Imam ni bila nak berhenti tau, dia tak ada mula baca dah kita nak suruh berhenti. Jadi kita disebutkan juga dalam hadis berkaitan Nabi kata perindahkan bacaan kamu. Sebab apa? Orang lain dengar tu rasa lebih okey, lebih khusyuk dalam solatnya, insya-Allah. Jadi itu yang kita fokuskan. 30 hari Ramadan itu kita susun dengan barisan-barisan imam yang insya-Allah lah segi bacaan tu kita berasa seronok kan. Semalam daripada Indonesia, khori daripada Indonesia. Malam ni yang khori kebangsaan Ustaz Aiman Ridwan. Jadi malam ni. Jadi dan seterusnya lah sampai habis Ramadan, insya-Allah. Baik Ustaz, yang menonton ketika ini bukanlah orang sini saja, bahkan ada ramai juga yang mungkin dari jauh tak berkesempatan lagi nak datang di Madat ni. Jadi mungkin mereka nak cari saham akhirat, nak tambah pula bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ni. Macam mana kami para penonton, para yang mungkin nak membantu ini untuk menyumbang dan juga membantu bersedekah, berinfak kepada Madat. Macam mana caranya Ustaz? Baik, cara dia senang, ada duit yang per bulan akaun ni senang. Dan tengok ada nombor akaun yang tertera, ada QR code, ada website, dan tuan-tuan boleh buat secara auto debit setiap bulan pun boleh. Maksudnya tolak, kita kadang-kadang makan semut lupa. Kalau bulan ni semangat, bulan depan kali-kali tu lupa buat, maka kita buat auto debit pun boleh. Maksudnya setiap bulan tolak RM10, RM20, RM50. Dan saya rasa perjuangan yang kita sangat nak buat sekarang adalah, kalau kita tengok di belah kanan saya ni, belah kiri semua penonton, kita tengah siapkan dewan tambahan masjid. Dan boleh jadikan juga sebagai dewan e-sport. Dewan tambahan ni sebab setiap minggu pengajian kita tak boleh tampung dah orang yang datang. Dalam sebulan kita menerima lebih dari 500 bas yang datang rombongan. Termasuk pengajian setiap minggu lah, itu tengah duk buat, yang mencecah belanja sekitar mungkin mencecah hampir 4 ke 5 juta. Jadi sana boleh tampung 2-3 ribu orang, sini boleh tampung, jadi boleh total lah dalam satu masa lebih dari 5,000 jemaah. Tu saya rasa baru sesuai lah dengan keadaan program yang kita laksanakan. Dan yang kedua, tuan-tuan yang mungkin yang suka dengan ilmu, kita siapkan juga bangunan yang tuan-tuan tengok sekarang. Dah siap lah, ni bukan ambil gambar muhur ni, memang ada dah sebelah ni. Dah siap pun, cuma kita nak siapkan perabot saja. Tim saya baru balik hari Selasa baru ni daripada China, sebab kita nak cuba nak reducekan kos. Kita hantar tim arkitek dengan engineer kita pilih perabot siri jauh lebih murah lah kan, daripada sana untuk kita bawa balik ke sini lah. Jadi kos yang saya tengok quotation yang dihantar hari Selasa baru ni adalah sekitar RM290,000 untuk perabot total. Kalau kita panggil interior designer pun saya rasa jauh lebih mahal daripada tu lah kan. Jadi yang ni dia jadi kekal lah untuk kita punya manfaat
Kita nak menghafal Quran, nak baca Quran ni kadang balok liat Ustaz. Ya. Ketegang sikit kan. Jadi kita tumpang pahala anak-anak yang menghafal Quran ni pun tak apa. Nah, jadi kalau kata 290,000, kita nampak rasa macam besar Ustaz. Berguling ketak bola-bola. Kita pun bukan anak Papa Megah Holding, mengah yang ni. Ya. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita buat keluar seorang sikit, seorang 100. Yang menonton pagi ni saja dekat FB ada 3,500 orang. Ni tengah live. Kan, jarang-jarang ni, biasa 1,000 lebih ya. Pagi ni daripada mana-mana manusia kiriman Tuhan. Yang dalam masjid ni ada lebih kurang saya rasa 1,000, bawah ada, atas bumbung ada beberapa orang lagi ni tersangkut. Ya, jadi hak ada ni tuan-tuan pakai buat keluar seorang 100. Dah dapat lebih daripada tu. Kalau 3,000 orang dah dapat 300,000. Ya. Kan, jadi kabullah peluang sebab Ramadan juga betul tuan-tuan boleh tu nak tajaan buka puasa setiap hari tak kurang 5,000 pack makanan kita bagi pada orang. Bubur 3,000, nasi 3-4,000 orang. Jadi semua benda ni rebutlah peluang ni. Saya tak dapat satu sen pun manfaat daripada yang tuan-tuan sumbang. Tapi saya seronok dapat tumpang jadi wasilah cerita kepada tuan-tuan, tuan-tuan bagi. Saya nak tumpang pahala tu je. Jadi tuan-tuan siapa yang menyumbang, kita ada siapkan satu buku khas ni. Tim ni tuan-tuan bergolek-golek ni setiap pagi ni nak siapkan ni. Ni baru cetak pandai. Bau print lagi Ustaz. Ya. Kan, tak percaya bau Ustaz, bau. Bau. Kan? Ini Ustaz, misi aku mencarimu ni kita buat apa doa yang kita boleh amalkan pada malam yang kita bangun Ramadan, ni. Dan ada lebih kurang 15 doa yang kita pilih daripada ayat Quran dan juga hadis Nabi. Masya-Allah. Jadi boleh tengok dalam ni insya-Allah. Kalau yang tak ada duit dia tu Ustaz baru beli peluk dakap habis dah duit. Okey tak apa tuan-tuan pergi dakap laki, tuan-tuan tolong share pun tak apa. Nak sumbang tak ada duit kan? Tolong share. Kadang-kadang duit ni tak ada daripada poket kita, tapi dengan asbab perkongsian kita. Telefon bekas markah lama, weh, hang dah ngorat aku tak menikah dengan aku, amai 100 kan, suruh sumbang. Kan, jadi kita ambil manfaat lah. Kita dengan rendah hati mengharapkan kita dapat mempersiapkan yang pertama dewan tambahan tu, yang kedua adalah asrama lah. Baik, insya-Allah. Sekali lagi Ustaz, bagaimana cara untuk menyumbang? Mungkin website madatcenter.com dan juga nombor akaun tu lah. Sekarang kita dah pakai akaun yayasan. Sebelum ni kita pakai akaun yang Mutadat Center, sekarang akaun yayasan. Tuan tengok dengan salah pula ada QR code. Kalau tak canggih-canggih tadi kan, hampa scan try tengok canggih tak canggih handphone apa. Dan jadi try tengok. Jangan bagi banyak, bagi semua yang ada pun okey insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Tak ada duit jangan sehati. Yang mungkin yang datang ni saya yakin ada yang mungkin dia kata ustaz saya ni spendom tak pakai ustaz, mai bagi-bagi game plekat ya. Jadi tuan-tuan jangan risau, tuan-tuan boleh tinggal kunci motor kan. Kita boleh hantar nanti insya-Allah. Apa yang ada. Terima kasih Ustaz. Gerun pula dengar tu. Baiklah, kembali lagi selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, para penonton sekalian, bertuahnya kita kali ini kita berada dalam majlis ilmu. Dahlah majlis ilmu, kita berada pula di penghulu segala hari Sayyidul Ayyam, hari Jumaat. Bertuahnya juga bukan sekadar dalam majlis ilmu pada hari Jumaat, kita ada juga dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Gandaan pahalanya tu wallahu alam. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Dan hari ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita bawakan secara langsung dari Masjid Madat di Sungai Petani. Kalau kita tengok ni hadirin kita pun, hadirin-hadirat kita handsome, comel-comel belakang orang Sungai Petani. Bahkan dikabarkan juga ada yang datang dari luar Sungai Petani. Dan kita juga para penonton sekalian sangat bertuah kerana ada juga ilmuwan yang ada di depan kita. Kita ada Al-Fadhil Ustaz Haslin Bollywood pun ada dengan kita, Ustaz Haslin Bahrim. Kita ada juga Haji Asri yang turut memeriahkan program kita pada pagi ini. Baiklah, hari ini para penonton sekalian kita bicarakan topik kita keajaiban Lailatul Qadar bersama dengan Ustaz Yaakob Yusra. Baik, Ustaz, saya teringin nak tanya soalan ni. Soalan ni dari tadi saya simpan. Ada orang katalah daripada saya kecil sampai saya jadi bapa budak kecil ini. Ada yang kata kalau kita nak dapatkan Lailatul Qadar, kita kena tengok pokok. Kalau pokok tu contoh pokok nyok, dia sujud. Tu adalah Lailatul Qadar. Betul ke kita tengok pokok sujud? Silakan Ustaz. Okay, baik. Dari segi riwayatnya saya rasa tidak dijumpai, sekali mungkin keterbatasan ilmu saya. Tak jumpalah riwayat mana-mana yang kata pada pagi tu kena ada pokok sujud lah, pokok menerak peti-peti lah apa semua. Saya rasa belum jumpa. Cuma yang pasti ada hadis berkaitan daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang Nabi kata
Di antaranya tanda ketika mana pagi berlakunya Lailatul Qadar itu matahari terbit, tak panas dan tak cerah sangat. Itu disebutlah hadis. Juga hadis daripada Abdullah ibn Mas'ud pun sama, hadis berkaitan, Nabi kata selepas pagi itu, selepas waktu fajar tu, keadaan matahari yang terbit itu dalam keadaan yang sangat tenang untuk dilihat. Jadi kalau besok pagi tu nampak terik kan, biasanya Lailatul Qadar itu dalam keadaannya yang sangat suam-suam, nampak tenang. Berkaitan, dia berkata tak ada binatang menyalak lah. Sampai ada orang Ustaz dia orang Melayu, bulan Ramadan ni dia sewa anjing. Saya tanya sebab apa? Tak sebab apa? Sebab nak dengar menyalak ke tak? Kata tu dia punya cerdik. Dia kata Ustaz, dia kata biasa malam tu Qadar ni binatang tak bunyi. Jenuh binatang hari tu, semua kena senyap. Tak, janganlah duk cari rampu lah pun kan. Pokok kena sujud, duk parti pokok. Tak sujud lagi, lena balik dia, hantu raya sungguh. Sebab tak nampak sujud. Dia nak kalau boleh sujud tu macam rokok kan, buat backflip kan, dia nak macam tu kan. Maka jangan dilihat pada tanda, tetapi carilah penandaan yang baik untuk kita, ada pada kita, agar kita buat. Bila kita terlalu, betul tak, bila kita terlalu sabit kepada alamat, maka kita akan berlengah-lengah buat banyak benda. Betul. Dia keluar nak tengok ada bintang ke tak, dia keluar nak tengok ada binatang ke tak, duk perembang ni. Tak ada, lena balik kan. Kerana Allah takdirkan malam tu berlaku binatang jenis tegak. Dia bunyi juga, dia senyap, dia rugilah kita. Jadi carilah, jangan melihat pada alamat yang terlalu banyak sehingga menafikan hak ibadah yang sepatutnya kita buat. Jadi sebab tu kata tadi Imam Ibn Hajar, dia kata apa? Imam Suyuti dia kata apa? Dia kata dalam bab kesamaran yang Allah rahsiakan Lailatul Qadar ni, sebab apa? Nak bagi kita buat setiap malam. Betul. Kan malam-malam lain kalau spesifik kita pilih tu. Jadi agar kita boleh buat dalam keadaan ikhlasnya kita kepada Allah, yang disebutkan dalam kitab ini Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Dia kata apa? Antara ibadah ni adalah keikhlasan kita dengan Allah. Maka kita terus buat agar nak kepada redha Allah, bukan hanya semata-mata sandaran kepada ganjaran itu sendiri. Jadi tak perlulah tunggu pokok nyok sujud, pokok sawi ke apakah. Yang pentingnya tuan dia sujud. Itu yang pentingnya. Baik, Ustaz, ada soalan daripada Izzara di Facebook. Soalan ni cantik, soalan ni saya yakin mewakili kita juga. Bagaimana bagi seorang pendosa yang melakukan kesilapan kepada Allah dan sesama manusia untuk mengharapkan pahala Lailatul Qadar? Boleh dapat ke? Apakah golongan sebegini layak untuk memperoleh Lailatul Qadar yang pastinya hanya untuk orang yang terpilih sahaja memperolehnya? Banyak dosa tu macam saya lah Ustaz. Macam mana Ustaz? Baik, yang pertama, kita selalu baca ayat betapa pengampunnya Allah ini. Dalam riwayat Imam Bukhari ada hadis yang kita selalu dengar, seorang pembunuh yang dah bunuh 100 orang pun, ketika mana dia nak bertaubat kepada Allah, dia meninggal. Taubat dia ni belum, orang kata secara officially-nya belum dibuat. Dia masih mencari orang untuk dia nak menzahirkan taubat tersebut. Tetapi dari segi niat dia tu dah berjalan ke arah tersebut. Dalam berjalan ke arah nak mendapatkan taubat ni, Allah matikan dia. Orang yang sebegitu pun 100 orang bunuh. Kita bunuh kucing pun berasa bersalah dah. Itulah kan? Dia ni 100 orang relax bunuh. Tetapi Allah dengan rahmat dan kasih sayang Allah boleh mengampunkan dia. Cuba baca dalam sirah siapa Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ni seorang sahabat Nabi. Tetapi sebelum menjadi sahabat Nabi, dia adalah orang yang paling benci kepada Nabi. Bapa dia Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni mati dalam perang Badar menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Badar Umayyah bin Khalaf ni mati. Dan mati di depan dia. Dia tengok bapa dia mati ni dibunuh oleh tentera umat Islam. Dendam yang dibina ni memang orang kata tahap guling-gulingnya marah. Sehingga kan dia berjanji nak bunuh Nabi ni, bukan takat dia berjanji, dia melaksanakan dari segi perbuatan. Dia pernah upah Umar bin Wahab radhiyallahu anhu, sepupu dia, pergi cari Nabi di Madinah untuk bunuh Nabi. Tetapi Umar bin Wahab tak bunuh, malah dia tertarik dengan apa yang Nabi buat, masuk Islam. Dia pernah upah pensyair ini untuk buat syair yang jahat ni. Orang panggil cyber trooper lah, pergi serang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan ni Safwan bin Umayyah dia kedekut di hidung masin. Tapi bila dia melibatkan Nabi, hang minta lah berapa pun dia akan bagi. Tu meluatkan Nabi sampai tarak tu.
Tapi tuan-tuan, siapa sangka selepas berlakunya perang Hunain, Fathul Mekah, dia lari ke Jeddah. Dalam riwayat cerita, Safwan bin Umayyah lari sebab nak bunuh diri. Pada dia lebih bermaruh mati bunuh diri daripada ditangkap oleh Muhammad bin Abdullah ketika tu. Sepupu yang dia pernah hantar dulu ni nak pergi bunuh Nabi ni mengadu kat Nabi, wahai Rasulullah, Safwan bin Umayyah tu sepupu aku. Nabi kenal lah dia sebab dia yang memimpin tentera perang Uhud, Ya, perang Uhud. dengan Khalid Al-Walid. Ya. Bukan Cak Ayam ni, panglima perang yang bunuh 70 orang sahabat Nabi dalam perang Uhud tu. Mus'ab bin Umair, Sayyidina Hamzah, ni Nusaibah, Ya. yang 70 yang core dalam Islam ni. Kalau ikut dendam ni, geram kita dulu hang pandai sangat kan, hang ni kemas sangat. Lah duk kira taubat. Nabi tak marah kat dia. Disebut riwayat, wala yajzi bi sayyi'atin sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfahu. Nabi memaafkan dia. Maka kalaulah Nabi yang diciptakan Allah itu pun suka memaafkan, apatah lagi Allah yang menciptakan sekalian makhluk, sudah pastilah lebih pengampunnya Allah. Maka sebab tu sejahat manapun kita, jangan menafikan sedikit harapan walaupun dengan sumbu yang kecil. Kebaikan yang kita buat, teruskan buat. Maka sebab tu kalau kita jahat ni lagi kena bangun Lailatul Qadar. Sebab dia masa kita banyak habis dengan benda tak elok. Maka 10 yang terakhir reserve lah, InsyaAllah. me time kita dengan Allah. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita, Allah menerima amalan kita, Allah menerima InsyaAllah, kebaikan yang sedang kita usahakan, insya-Allah. Okey Ustaz, kejap lagi saya nak tanya soalan mewakili para penonton yang berada di luar sana juga, iaitu Al-Quran dan Lailatul Qadar. Kejap lagi Ustaz ya. Nantikan selepas ini jawapan dan soalannya. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kira di mana saja anda berada, terima kasih kerana terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kami di sini berkampung di Madan, Sungai Petani. Yang mana para penonton sekalian, kalau kita tengok, tuan-tuan puan-puan pun tengok kemeriahan pagi ini, begitu ceria orang Sungai Petani ni. Cuma nak tanyalah, hampa okey lagi ke tuan-tuan puan-puan? Oh, ini bersemangat ni. Sok makan apa tadi? Sebab tenaga lain macam ni. Okey, baiklah para penonton sekalian, hari ini kita bawakan topik perbincangan kita, keajaiban Lailatul Qadar, bersama dengan yang berbahagia Ustaz Yaakob Yusra. Baik Ustaz, kalau ikutkan bola lah, ni kira penghujung dah ni, minit 90 nak hampir dah ni. Jadi kita nak tanyalah Ustaz, Allah sebut dalam Al-Quran berkaitan dengan Lailatul Qadar, tapi bila Allah nyatakan Lailatul Qadar ni, Allah mesti relate dengan satu perkara keajaiban mukjizat terbesar Nabi SAW, kan? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata Allah, sesungguhnya kami turunkan ia, iaitu Al-Quran, pada malam Al-Qadar. Kita nak tahulah kenapa Allah relate, Allah kaitkan Al-Qadar ni dengan Al-Quran. Kenapa Al-Quran tu? Silakan Ustaz. Baik, Al-Quran itu sendiri adalah syafaatul yang paling besar. The highest one dalam di antara syafaat ada dua. Ya. Al-Quran dan baginda Nabi SAW. Maka Syahrul Ramadan disebut dalam ayat 185, Quran itu diturunkan dalam bulan Ramadan, bulan Ramadan, dan diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Maka pada sisi kemuliaan dia, Ramadan tu bulan Al-Quran. Sebab tu baginda Nabi SAW dan para sahabat, para tabi'in, tabi'in, salaf khalaf ni, mereka sangat mendampingi Quran itu dengan pelukan yang luar biasa ketika masuknya Ramadan. Maka ni di antara contoh yang kita kena ikut. Maksudnya, kalau kita tak larat nak baca, maka pergi dengar Quran. Di antara dengar Quran adalah sembahyang tarawih. Betul. Sebab tu eksklusifkan itu adalah waktu yang jangan duk kacau buat menatang lain, kerja lain jangan duk buat lagi. Maksudnya kalau kita dah ada waktu tu, ambillah masa. Kalau tak boleh baca, dengar. Quran ni juga, kalau tak boleh dengar, maka pegang dia pun dapat pahala Ustaz. Ambil Quran kan, buka semok buat kalut tu, dapat pahala. Melihat Al-Quran pun dapat pahala. Ya. Sebab tu dibahaskan, saya tengok ada satu perbincangan. Dia minta saya semak satu skrip filem,
filem yang dibuat adaptasinya berkaitan macam mana orang buta, bisu dan pekak baca Quran. Bagus Ustaz. InsyaAllah lah akan ditayangkan nanti. Maka dikisahkan bagaimana kisah benar dia baca Quran, dia hafal Quran ni melalui Braille Ustaz. Pegang raba-raba kan, pegang tu dia baca Quran. Dan ajaibnya, luar biasanya, pembacaan itu daripada harfin biharfin. Sebab Braille ni dia memegang huruf alif, ba, ta, sa. Bayangkan ya, dibuat dengan macam tu. Tu kata Masya Allah, luar biasa. Allah memberikan juga pahala kepada sebegitu. Maka sudah pastilah Al-Quran adalah bulan yang diturunkan Ramadan. Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Maka alangkah duka citanya pada kita yang tak boleh nak mula apa langsung. Maka lepas tu koman-koman baca satu ayat, buka Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Sadaqallahul Azim. Tak apa Ustaz, tak usah buat terkejut. Okey lah tak baca langsung kan. Orang kata better late than never. Biar lambat biar tak mula langsung. Version 1 is better than version none. Satu ni lebih baik daripada kosong. Tapi teruk sangat. City ni lebih baik daripada MU. Macam tu lah. Contoh. Nak kata apa? You mula buat. The point adalah tuan-tuan nak mengajak tuan-tuan ni, action ni kena mula buat. Betul. Dan jangan tunggu perfect. Ada orang kata Ustaz saya nak tunggu baca, saya bagi elok dulu barulah saya nak mula baca Quran. Sampai ke arwah yarham lah tak baca. Maka mulakan sekarang. Siapa yang baca tak lancang jangan risau. Nabi sebut dalam hadis, barang siapa yang baca Quran ni tak lancang tapi dia pulun baca juga, maka diberikan 2 ganjaran pahala. Pahala berusaha baca, nak membetulkan bacaan, dan pahala membaca Quran tu sendiri. Cuma jangan buat tegeh-hegeh saja baca bagi tak lancang. Sebab nak 2 pahala tadi. Yang baca elok teruskan pembacaan, yang kurang baik tambah baik bacaan tadi. Quran ni satu tip dia, nak baca bagi lancak kena rajin baca. Tu ya. Kalau jenis jarang baca, rasa macam mu'alaf sikit lagi. Betul ya, dia lidah jadi keras sikit, nak sifat huruf tu akan lari. Tapi kalau kelaziman berlaku, lidah tu dia akan lembut, keserasian tu akan adapt sendiri dengan Quran tu, insya-Allah. Insya-Allah. Okey Ustaz, Nazni Bakar di Facebook ni ada satu soalan beliau tanyakan, adakah keajaiban yang dirasai ataupun diterima oleh seseorang itu di malam Al-Qadar harus bercerita pada orang lain? Dia pergi habaq kat Facebook pula. Ataupun hendaklah disimpan sahaja untuk dirinya istiqamah. Tapi bagaimana pula jika hendak bercerita yang diterimanya itu, keajaibannya itu, ataupun bagaimana cara untuk penyampaian itu tidak menjadikan dirinya riak dengan apa yang Allah berikan kepadanya, Ustaz? Okey, baik. Terima kasih pada soalan daripada Nazi Bakar. Soalan yang sangat baiklah. Saya rasa kita rasa benda ni nak kena cerita ke nak kena rahsia. Maka disebutkan Imam Ibn Hajar sebut dalam kitab Fathul Bari jilid yang keempat muka surat 268. Dan juga dalam kitab Majmu' jilid ke-6 muka surat 461. Dia kata apa? Jumhur ulama bersepakat bahawa sunat, tak wajib. Sunat bagi siapa yang melihat malam Lailatul Qadar. Maksudnya dia alamat tu dia rasa Ustaz. Dia memang kalau tuan-tuan bangun tu dia akan rasa lain malam tu. Maka sunat lah, tak wajib. Kalau dia nak cerita ke orang pun tak ada masalah. Nak abang kat suami dia, nak abang kat bini dia, nak abang kat anak-anak dia, kawan-kawan dia kata Lailatul Qadar, tak ada masalah. Tapi kalau dia rahsiakan itu, maka adalah lebih baik pada dia. Lebih baik. Menyembunyikan apa yang dilihat. Yang pertama. Yang kedua disebutkan juga dalam kitab Al-Hawi bahawasanya apakah hikmah yang pada orang yang merahsiakan melihat pada tanda berlakunya Lailatul Qadar. Apa hikmah dia? Di antaranya adalah bahawa ia merupakan karamah ataupun kemuliaan yang Allah jadikan, hendaklah disembunyikan ia tanpa khilaf daripada kalangan ahli tarik. Ahli tarik ni adalah orang-orang yang menemui Lailatul Qadar. Ini ulama-ulama terdahulu lah, kebanyakan mereka akan rahsiakan. Ada yang mereka menulis setelah mereka meninggal dunia, barulah penulisan itu disebarkan kepada orang ramai. Contohnya malam kalau berjatuh hari Sabtu, jadi kalau satu Ramadan tu bermula dengan hari Jumaat, pada malam apa? Banyak dituliskan tanda-tanda berdasarkan tajribah. Apa makna tajribah? Pengalaman mereka. Nah, disebut kata apa? Ahli-ahli tarik ni, orang yang jumpa ni, dia berkata apa? Lebih baik untuk dirahsiakan. Sebab apa? Nak memelihara daripada rasa riak tadi. Baik. Sebab dia ibadah ni benda yang merosakkan dia. Iblis ni dia tahu kalau jenis maklum tu jenis baca Quran, jenis tak guling-guling punya, tak tinggal. Maka dia tahu nak hentikan maklum tu tak boleh. Maka apa yang dibuat adalah dia extend to the next stage. Maka dia rosakkan dengan riak, ujub, takabur. Maya baca dia kata, aku seorang bangun pagi ni tu.
Huduh orang Sungai Petani tak buat. Dia rasa best. Dia rasa dia paling terpaling lah. Maka terpaling ni lah penyakit yang pertama berlaku dalam alam ni, yang Allah sebut dalam Al-Quran muka surat ke-6, aba wastakbara wa kana minal kafirin tadi. Iblis dia rasa dia terpaling mulia, dia terpaling hebat, dialah yang terpaling sepatutnya diberikan penghormatan. Nabi Adam ni patut sujud dekat dia. Kenapa dia pula nak kena sujud pada Nabi Adam? Atas perintah Allah pun kena biarlah benda tu masuk akal. Dia mula rasa macam tu. Baik. Maka ni yang kita takut rosak, yang bukan takat merosakkan ibadah, merosakkan iman seorang manusia. Maka sebab tu sebaiknya dirahsiakan. Sebab tu kalau boleh bangun pagi-pagi ni, batu saya kata me time tu tak selalu update lah kan, dan tahajud lah, ambil gambar dengan telekor muka itik tu sikit kan, tak payahlah. Sebab tu satu jadikan eksklusif adalah waktu di antara kita dengan Allah, agar tak rosak benda tu, tak rosak benda-benda yang sepatutnya kita jaga. Nak mengajak orang tak ada masalah, telefon kawan, tuan-tuan boleh tak kita budayakan satu benda, mulai pada pagi esok ataupun malam ni kita bangun, tuan-tuan disiplinkan semua kita disiplinkan, termasuk yang menonton ni, ramai menonton ni, dekat 2,000 orang lebih, 3,000 orang lebih ni, tuan-tuan disiplinkan bila bangun pagi, benda pertama buat, angkat telefon ni, telefon seorang yang kita rasa kita nak dia pun bangun. Nah, kita dah bangun dah, kita ambil telefon ni, capai siapa dia? Anak sulung kita, anak-anak kita, ataupun jangan anak orang kawan lain baik, lah. anak orang lain pun ajak lah, kalau benda tu tak jadi fitnah atas kita. Telefon je, telefon, Assalamualaikum, bangun, takut mampu sikit kot, takut mati. Tak tahu lah. Abang anda kata bangun, buatlah apa-apa ibadah. Baik. Jadi jadikan pembudayaan. Maksudnya kalau 1,000 orang bangun, sifir dia akan ada 1,000 orang yang dapat kebaikan. 1,000 orang tu juga buat benda yang sama, dia akan jadi multi level marketing. Dan semua akan bangun insya-Allah pada waktu pagi tersebut. Jadi kita tak adalah kita seorang. Soal Lailatul Qadar kadar itu adalah rahsia Allah. Kalau dapat rezeki, kalau tak dapat tetap ibadah dilakukan itu. Wa amila lima ba'dal maut. Amal yang kita akan bawa jumpa dengan Allah kalau insya-Allah. Okey Ustaz, ni soalan mungkin sebagai pelan tindakan kita lah, kesimpulan kita hari ini. Soalan daripada Ketupat Palas. Awal belum bayar lagi dah Ketupat Palas dah. Okey, katanya Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apa pendapat Ustaz sekiranya seseorang itu bukan sahaja menabung untuk persiapan baju raya, malah untuk turut sama menabung persiapannya berinfak pada bulan Ramadan, khususnya 10 malam terakhir Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pula ibu bapa yang melaksanakan gencatan gadget? Ini kan gencatan senjata aja. Terhadap anak-anak pada 10 malam terakhir, tak boleh handphone katanya pada Ramadan, agar mereka juga turut sama mengejar keajaiban malam Al-Qadar. Baik, dua soalan yang baiklah saya kira sebagai blok penutup kita. Yang pertama berkaitan apa pendapat seorang tu, dia buat tabungan baju raya, dalam masa yang sama dia buat juga tabungan untuk 10 malam terakhir. Maka saya ni benda yang sangat baiklah. Seorang sahabat datang jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, apakah amalan yang terbaik? Apakah amalan terbaik? Nabi kata amalan yang terbaik untuk berpuasa adalah puasa dalam bulan Syaban. Ini nak mengangkat Ramadan. Nak mengangkat kehebatan Ramadan. Ramadan ni sebab kewajipan lah. Bila sunat, puasa dalam bulan Syaban. Dan Nabi kata dalam bab sedekah pula yang terbaik dalam bulan Ramadan. Batu Ramadan ni sahabat kata nak kami melihat Nabi SAW ketika masuknya bulan Ramadan ni seperti angin yang bertiup, tahap ke pemurahan Nabi SAW. Apa yang ada Nabi akan bagi, tak ada Nabi simpan langsung. Payah nak sampai pada martabat yang kita tak rasa menyimpan itu sebagai keutamaan, melainkan kita menyimpan pada orang. Menyimpan pada orang ni, kita bagi manfaat tu kepada orang. Nak boleh sampai martabat tu ni bukan kaleng-kaleng lah Ustaz, bukan biasa-biasa lah. Kan, memang tawakal kena tinggi sungguh. Betul. Kita tengok lekon ada 50,000 rasa sikit dah. Tu kita takut. Tu kita manfaatkan untuk kepada orang. Menyimpan tak salah, untuk reserve some cash untuk maybe emergency, tapi tak perlu terlalu banyak pun. Kerana saat kita mati, benda tu akan jadi harta waris. Cuma saya rasa satu pelan tindakan yang kita boleh buat tahun ni, pada yang tak berkemampuan pun, nak bagi banyak tak ada duit, tuan-tuan cuba tengok apa yang kita ada. Ibu-ibu, ayah-ayah, cuba balik nanti buka dalam almari kita, berapa banyak baju, seluar, tudung, kain apa semua yang mungkin hanya kita pakai sekali dua, masih elok keadaan, conditionnya masih baik. Boleh tak saya nak minta 10 yang terakhir Ramadan kali ni, setiap hari kita cari baju dan seluar yang elok, pakai yang baik, yang kita boleh sedekahkan pada orang. Baik. Saya Ustaz, saya dulu Ustaz,
Cara penuh saya ingat betul tingkatan 4 kot. Jadi kami ni 9 beradik, jadi tak ada lah keluarga yang susah sangat dan tak ada senang sangat. Tapi bila ada 1 tahun tu saya ingat dia ada seorang hamba Allah ni, dia belanja baju raya. Saya ustaz sampai sekarang saya ingat dia. Allah. Baju raya tu tak mahal pun, bukan baju yang planet Pluto yang marik punya, yang mahal-mahal 200-300 ustaz. Yang cak ayamnya. Tapi beli tak dekat diingati ustaz ya. Tapi ustaz dia punya tahap keseronokan tu ustaz, ya Allah, sampai lah teringat dia dah 20 tahun dah baju raya tu. Kan, maka tuan-tuan ni apa yang kita boleh buat adalah tuan-tuan tengok baju-baju raya dalam almari yang elok-elok, jangan hak yang keng tu getah pun tak ada, pakai tu meri beriung turun. Kan? Janganlah ambil yang elok-elok ni kita sedekah kat orang. Baik, insya-Allah. Kan, kita bagi ke orang, jadikan 10 melantai itu amalan kita. Takut tuan-tuan ni banyak mana baju dalam kita punya almari nak kena jawab depan Allah. Nak kena jawab Ustaz. Nanti. Ya Ustaz, mungkin sebagai tips yang terakhir lah untuk kita tengok soalan yang kedua tu, yang bagaimana Ketua Pak Palais kata untuk gecatan gadget ni, macam mana Ustaz? Saya rasa dalam bab ni tuan-tuan kenal anak masing-masing. Saya jangan terlalu menekan dan jangan terlalu lembut lah dalam bab tu. Sebab gadget ni dia dah, saya rasa anak-anak kita hidup zaman tu. Nak menidakkan 100% tu saya takut mereka bebal. Bila mereka bebal, banyak benda jadi benda yang saya risau dia akan jadi lagi teruk lah. Cuma tuan-tuan kenal anak masing-masing. Macam saya sendiri pun, anak saya bayangkan 6 orang semua latu-latu. Baik. Semua lelaki. So apa yang berlaku adalah nak berurusan dengan mereka ni kena ada seni juga. Tidak ustaz dia bebal. Betul. Walaupun lelaki ustaz merajuk, jangan buat main. So apa berlaku adalah kena main tarik tali. InsyaAllah. Depa ada dengan gadget. So apa berlaku lah, saya sibukkan mereka dengan kuda, dengan kita aktiviti. bahagi. Baik, jadi ada sistem reward and punishment. Kalau depa okey, bagi sekejap mungkin. Betul. Kalau tak okey, ambil balik. Kena hikmah lah ustaz. Dalam keadaan hikmah. Saya rasa tuan-tuan tahu anak masing-masing. Sangat subjektif. Tak terlalu jangan terlalu kerah lah, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. Itulah tadi sempat lagi kameraman fokus kepada adik pegang gadget. Aduh, kena pula. Okey Ustaz, nampaknya kita nak tutup tanya Ustaz kita untuk kali ni. Kita nak tak ada doa, tapi kita nak bawa adik-adik kita ni untuk menerima duit raya. In advance tu. Dapat duit raya. Pengacara tak tahulah dapat ke tak ni. Jadi jom kita nak jemput adik-adik kita untuk terima duit raya. Masya-Allah. Di sini tak sebut duit raya ya, duit raya. Duit raya. Mai. Okey. Okey, baik. Kita nak jemput. Baik. Okey, kita nak jemput tanyalah Ustaz nak menjemput Tuan Haji Asri. Dan juga Ustaz Haslim Bahrim. Silakan Ustaz. Untuk turut sama-sama memeriahkan bagi duit raya kepada adik-adik kita. Sila Haji, sila di sini. Masya Allah. Okey. Okey, sila. Bagi. Okey. Okey, jadi jom kita terus berikan kepada adik-adik kita ni. Okey. Silakan Ustaz. Kita bagi adik bagi Tuan Haji bagi. Ustaz bagi. Alhamdulillah. Inilah adik-adik kita yang meriah pagi ni. Tuan-tuan perempuan, para penonton tak tahu ni. Hak yang dah dapat tak apa Ustaz. Kita bagi hak yang belum dapat. Ya. Masya Allah. Dah dapat dah kan? Okey. Okey, dah. Duduk. Pergi duduk. Ini pelakon tadi. Okey. Sekali. Bersama Madad menjayakan kempen Anak Aset Kita Bersama dalam Tanyalah Ustaz, Biar Tahu, Jangan Keliru.